Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi kita tengok pada bab bab yang ketiga ini iaitu pengamiran. Okay, so cikgu rasa kamu semua dah tahu berkenaan dengan topik pengamiran ini sebab cikgu dah bagi kamu apa nama ni yang YouTube tu kan untuk kamu cuba buat nota terlebih dahulu. Jadi cikgu harap kamu dah nampak lah gambaran awal berkenaan dengan pengamiran, apa itu pengamiran. Okay, so basically konsepnya adalah sama sahaja. Okay, konsepnya adalah sama sahaja dengan apa nama ni yang kita nak buat kat sini. Okay, kita nak tengok kat sini konsepnya sama dengan pembezaan hari tu. Cuma bezanya adalah okey, kita ada sini Y, daripada Y kita nak pergi kepada pembezaan, maka kita akan dapat dy over dx. Okey, sekarang ni dia terbalik. Dia terbalik macam mana? Okey, apabila kita buat pengamiran, okey, apabila kita kamirkan ini, okey, kita kamirkan ini, maka kita akan dapat semula. Okey, kita akan dapat semula Y kita tadi. Okey, dalam konsep yang nota yang ditunjuk kat sini kan. Okey, ni dalam buku teks dia ada tunjuk. Okey, kita ada fx. Okey, daripada fx apabila kita buat pembezaan, maka kita akan dapat f inverse x. Okey, f inverse x itu dy over dx lah. Okey, so kat sini kita ada f x iaitu fungsi kepada x. Apabila kita buat pembezaan, maka kita akan dapat f prime x. Dan apabila kita buat pengamiran, kita akan kembali semula kepada fx iaitu persamaan asalan. Okey. Hari tu ada juga yang tanya, cikgu kenapa kita kena tambah c apabila kita buat pengamiran dan apabila kita buat pembezaan, c itu akan hilang. Okey, kat sini penjelasan dia macam mana proses tu berlaku. Cikgu tengok daripada nota-nota yang kamu hantar, sepatutnya kamu dah boleh faham. Cuma hari ni cikgu ulang kaji sikit sebelum kita pergi kepada pembincangan untuk soalan-soalan yang kamu dah buat lah. Okey, hari tu kita hanya pergi kepada latihan formatif 3.1 kan. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, okey, pengamiran maksudnya daripada mana ke mana. Okey, daripada berapa kepada berapa. Ini adalah bila ada benda ni maknanya pengamiran tentu. Bila tak ada benda ni maknanya pengamiran tak tentu. So maknanya daripada berapa kepada berapa. Okey. So kita tengok contoh kat sini. Apabila kita ada D dalam bracket 4x kuasa 2. So 4x kuasa 2 ni sebenarnya merujuk kepada Y. So kat sini dia sebenarnya adalah Y. So apabila kita buat bezakan dy over dx, maka kita akan dapat sama dengan 8x. Okey, maka kita akan dapat 8x. So soalan dia tanya cari apabila kita kamirkan, okey, kamirkan 8x. Okey, kamirkan 8x. Masa kita kamirkan semula 8x ni, maka kita akan dapat semula kita punya y. Y kita apa? Iaitu 4x kuasa 2. Okey. So konsep pengamiran cikgu rasa kamu dah tahu iaitu kita kena tambah. Okey. Daripada 8 ini apa yang perlu kita buat adalah okey. So 8x. Okey, 8x. Apa yang perlu kita buat? X ini di atas dia ada kuasa kan? Okey, so ada kuasa. Kalau beza kita akan tolak. Tapi kalau kamir kita akan tambah 1. So 1 tambah 1 sama dengan 2. So 8x bahagi dengan 2. Ataupun lebih tepat kalau kita tulis 1 tambah 1. So kita akan dapat semulalah 8 bahagi dengan 1 tambah 1 itu 8 bahagi dengan 2. So kita dapat 4. X 1 tambah 1, so kita akan dapat X kuasa 2. So ini adalah konsep dalam bentuk pengamiran. Bezanya kalau pembezaan dia semakin berkurang, tapi kalau dalam pengamiran dia akan semakin bertambah. Okey, kita pergi kepada kita punya latihan. Sementara tu kalau ada apa-apa persoalan, kamu boleh terus tanya. Okey. Mana kita punya latihan? Latihan formatif. Okey, yang ini kan.
Okey, latihan formatif 3.1. Okey, so di sini, okey, sekejap kita letak sini jawapan kita supaya senang kita nak cari sekejap lagi. Sekarang ni kita nak 3.1, latihan formatif 3.1. Mana? 3.1 formatif. Ni. Latihan formatif 3.2 tu. 3.1 di mana? Di atas. Pusat sebelah. Okey. So, tengok semula kepada soalan kita. Okey, so latihan formatif 3.1 diberi bahawa, diberi bahawa Y. Okey, kita ada kat sini Y. Okey, nombor 1. Y. Yang ni kamu semua dah buat kan? Okey, kuasa 3. Okey, cari dy over dx. Seterusnya cari. Okey, cari kamiran untuk 18 2x tambah 2 kuasa 2. Okey. So, apabila dia kata cari kamiran dy over dx, sebenarnya dalam kes ini kita sebenarnya dah tak perlu cari dah sebenarnya. Sebab apa? Soalan ini dia dah bagi dah jawapan dia. Di mana? Inilah jawapan dy over dx. Okey, inilah sebenarnya jawapan dia. Cuma tak apalah, bila dia suruh cari, kita cari sajalah kan. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kat sini kita dah ada 3. So kekalkan 3 di depan. Okey, darab dengan 3 pindah ke depan, bawa ke depan kan. Jadi 3 darab 3. Kemudian ingat, kamirkan yang di dalam. Okey, bezakan yang di dalam. Bezakan di dalam, apabila kita bezakan yang di dalam, maka kita dapat 2. So, darab dengan 2. So, dalam kurungan kita ada 2x tambah 2. Okey, 3 kena tolak dengan 1. Yang ni kita dah belajar kan? Okey, so kita akan dapat 3 darab 3, 9 darab 2 dapat 18. In bracket 2x tambah 2 kuasa 2. So, daripada sini, maka kita tahu bahawa dy over dx adalah sama dengan 18 in bracket 2x tambah 2 kuasa 2. So, soalan dia kata cari kamiran 18 in bracket 2x tambah 2 kuasa 2 terhadap dx. So, kalau kita perhatikan, dy over dx kita ini, dia adalah asalannya daripada y. Maknanya bila kita kamirkan ini, kita kamirkan ini, maknanya kita kamirkan yang ini, iaitu dy over dx kita akan dapatlah dia punya asalan, iaitu kita akan dapat semula 3 in bracket 2x tambah 2 kuasa 3. So kita akan dapat semula nilai yang asal sebab dia dah ada dah kat atas. So konsep ini adalah bermula daripada mana tadi? Bermula daripada sini tadi. Ni kita akan dapat balik yang asal. So begitulah seterusnya. So selesai untuk soalan nombor 1. Boleh faham kan? Kalau ada tak faham boleh tanya terus seterusnya kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2 pula apa yang dia kata? Diberi bahawa fx. Diberi bahawa kita ada fx sama dengan in bracket 5x tambah 2 per dengan 2 tolak 3x. Konsep dia kita faham. Fx. Lepas tu kita akan dapat satu lagi f prime x. So fx nak kepada prime x, maka kita kena bezakan dy over dx. Kemudian f prime x nak kepada fx, maka kita kena kamirkan. Kamirkan terhadap dx juga. So dalam kes kita yang kedua ini, apa yang dia buat? Dia kata cari f prime x. So cari f prime x, maka apa yang kita kena buat? Kita kena bezakan yang ini. So macam mana nak bezakan yang ini? So nak bezakan yang ini, kita boleh guna rumus lah. Kita boleh guna rumus yang terdapat di dalam pembezaan. Rumus yang mana satu? Rumus yang guna ni.
Atas ni kita guna U, bawah ni kita andaikan dia sebagai V. Jalan kerja dia panjang sikit lah. Okey. Jalan kerjanya panjang sikit. Cuba kita tengok pada jawapan. Okey. So kita cuba tengok kepada jawapan dia. Sekejap cikgu besarkan sikit view dia supaya kita nampak. Okey. Tengok nombor 2. Tengok. Dia punya ni akan jadi panjang. Sebab apa? Dia akan jadi satu yang ke atas, satu lagi kita akan ada yang di bawah. Sebab apa? Sebab kita guna konsep tadi, atas ni ada U, bawah ni kita guna kepada V. Okey, so situ kita punya beza. Baik, kita pergi semula kepada soalan kita cuba selesaikan menggunakan konsep U dan V tadi. Okey, so atas U, bawah V. So U adalah sama dengan 5x tambah 2. So, kita terus cari du over dx, maka kita akan dapat sama dengan 5. And then, yang kedua kita ada v. V kita adalah sama dengan 2 tolak 3x. Okey, 2 tolak 3x, maka kita cari kita punya dv kita adalah sama dengan negatif 3. So, formula dia macam mana? Okey, formula apabila kita buat du over dx. Okey, so formula dia, saya punya ni berterabur sikit So, du over dx sama dengan, so formula dia adalah v du tolak u dv per dengan v kuasa 2. Okey, so masukkan. Gantikan nilai. Okey, v kita adalah sama dengan 2 tolak 3. 2 tolak 3x in bracket. Okey, du adalah sama dengan 5. Okey, letakkan 5 in bracket. Tolak. Okey, tolak dengan u. U kita adalah 5x tambah 2. Okey, dv kita adalah sama dengan negatif 3 per dengan per dengan v kuasa 2, iaitu kita ada v mana v? 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, so selesaikan. Okey, selesaikan. Jadi kita akan dapat 2 tolak 3x. So sini pun kita ada 2 tolak 3. Okey, 2 tolak 3x negatif 3. So kita cuba selesaikan dulu. 2 tolak 2 darab 5, maka kita akan dapat sama dengan 10 tolak 15x. Okey, so sini tolak. Selesaikan dulu. Negatif 3 masuk ke dalam. So kita akan dapat negatif 15x. Tolak dengan 2 darab 3 dapat 6. Okey, per dengan in bracket 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, so daripada sini, 10. Okey, daripada sini kita akan ada 10. Okey, tolak-tolak jadi tambah 6. Okey, negatif 15. Okey, tolak-tolak jadi tambah 30x. Sini pun x kan? Tambah 30x pula. Tambah dengan 15x. Okey, sorry Tambah 15x. Jadi 10 tambah 6, so kita akan dapat 16. Tolak dengan 30x per dengan 2 tolak 3x. Okey, in bracket kuasa 2. Yang ini boleh permudahkan ke tidak? Okey, 16 tolak 30x. Okey, boleh permudahkan ke tidak? So, boleh permudahkan kan? Guna sifir berapa? 16, 30, sifir 2. Ke sifir berapa? Okey, sekejap. Kita tengok jawapan dia macam mana tadi. Mana dah? Ni. 16 2 tolak 3x. Sekejap. Kenapa dia hilang? Saya ada salah kat mana tu? 15. Okey, sorry. Oh, patutlah. Okey. Sorry Jadi kat sini kalau kita nampak. Okey. Ni kat sini negatif 15x tambah dengan 15x. Sebab itu dia jadi hilang lah.
So maknanya kita akan dapat 16 per dengan 2 tolak 3x kuasa 2. Okey. So selesai. Maknanya apa? Maknanya kat sini kita punya f prime x kita adalah sama dengan 16 per dengan in bracket 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, kita berbalik semula kepada kita punya konsep f x. Okey, so f x apabila kita bezakan, kita buat pembezaan df lah. Jadi df over dx, maka kita akan dapat f prime x. Jadi apabila kita semula, kita kembali, kita buat kita punya pengamiran bagi f prime x ini terhadap dx, maka kita akan balik semula, kita akan dapat nilai yang asal. So mana nilai yang asal dia? Okey, sebab soalan dia suruh cari, yang pertama dia suruh cari f prime x. F prime x kita dah jumpa. Dan kita kena cari kamiran untuk f prime x, maknanya kita akan dapat semula nilai ini, iaitu 5x tambah 2 per dengan 2 tolak 3x. Kita dah tak payah nak buat berulang kali langkah kerja yang sama. Sebab dari segi konsep, itulah dia punya jawapan. Jadi maknanya kalau soalan tanya, kita boleh terus tulis macam ni dan kita boleh terus nyatakan bahawa jawapan untuk fx adalah ataupun jawapan untuk kamiran fx terhadap dx adalah sama dengan fx iaitu apa tadi? Kat atas tadi kan? Okey, so itulah dia punya jawapan. Okey. Ada masalah untuk soalan nombor 1 dan soalan nombor 2? Rasa tak ada kot kan? Okey. Kemudian, tengok nombor 3. Sambil tu kamu boleh terus tanda kamu punya jalan kerja dan juga tugasan kamu. Okey, nombor 3. Tengok sekarang ni dia berbeza sikit lah berbanding dengan apa yang kita dah buat dalam soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Dalam kes soalan nombor 3 pula, apa yang dia katakan? Diberi y. Kita tengok kat sini, senang sikit. Kat sini mungkin lebih jelas. Okey, diberi y sama dengan 5. Okey, diberi y sama dengan 5 in bracket x tambah 2 kuasa 3. Okey, dan dy over dx adalah sama dengan hash in bracket x tambah 2 kuasa berapa tu? K. Okey, so cari nilai hash tambah K. Seterusnya cari nilai bagi 1/10 punca kuasa dy over dx dengan keadaan x adalah sama dengan 2. So maknanya kita ada dua benda yang berbeza. Dua soalan yang berbeza. Soalan yang pertama adalah berkenaan dengan hash dengan K. Dan soalan yang kedua adalah berkenaan dengan kamiran. Okey. Baik, kita selesaikan satu persatu. Masa kita tak panjang dah ni. Saya takut putus. Nanti kita cuba selesaikan dulu soalan nombor 1. Dan pertama ni, dy over dx. And then baru kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua tu kita cikgu bagi link yang baharu. Okey. Kalau dia putus, kamu boleh tekan je link tadi. Nanti dia akan kembali masuk semula. Okey, nombor 1. Nombor 3, 1. 3A lah, senang. Okey, 3A. Kita ada y sama dengan 5 in bracket x tambah 2 kuasa 3. So apa yang dia suruh kita buat adalah dy over dx. Untuk kita dapatkan hash. Sekejap. Okey. Baik, so saya kena share semula skrin. Okey, terkeluar pula. Internet putus. Okey, so dy over dx. Okey, dapat tak skrin saya? Okey. So, dy over dx. Okey, kita 5 macam biasa ada kat depan. Okey, kemudian darabkan. Apabila kita bezakan, 3 ke atas bawa ke depan. So, 3. Kemudian darab sekali lagi, bezakan yang di dalam, maka kita dapat 1. So, darab dengan 1. In bracket, x tambah 2, 3 tolak 1, maka kita dapat sama dengan 2. So, kita simplify, 5 darab 3 darab 1, so kita dapat 15.
in bracket X tambah 2 kuasa 2. So dia kata hash dan K. So dekat sini hash adalah sama dengan 15, K adalah sama dengan 2. So hash tambah K sama dengan 17. Okey, so selesai untuk yang pertama. Okey, masa kita tinggal berapa minit lagi ni? Okey, masa kita mungkin tak panjang. Gini, untuk yang berikutnya ni, untuk yang seterusnya ni, cari nilai. Okey, cari nilai. Rasa sempat kot. Kita teruskan. Okey, kalau dia putus nanti kita sambung lepas tu. So, cari nilai apa yang kita kena buat. Okey, dia kata kamirkan. Okey, kamirkan 1/10 kamirkan dy over dx kepada dx dengan keadaan x adalah sama dengan 2. Dengan keadaan x adalah sama dengan 2. So maksudnya apa kat sini? 1/10. Okey. Bila kamirkan dy kepada dx, maka kita akan dapat semula y kita. Okey, y kita akan dapat semula. Apa kita punya y? Yang inilah yang asal tadi. Okey, yang asal tadi iaitu kita akan dapat sama dengan 1/10. Ini maknanya darab 1/10 kat depan ni memang 1 darab dengan kamiran. So 1/10 darab dengan y. Jadi 1/10 darab dengan y kita adalah sama dengan 5 in bracket x tambah 2 tutup kurungan kuasa 3. Okey, tutup kurungan sekali lagi. Okey, kemudian dekat sini dikata x adalah sama dengan 2. So gantikan dengan x sama dengan 2. So kita dapat 1/10 in bracket 5 in bracket 2 tambah 2 kuasa 3 tutup kurungan. Jadi 1/10 okey in bracket 5 4 kuasa 3. Okey, so 4 kuasa 3 sama dengan berapa? 64 kan? Okay, so 5 darab dengan 64. Okay, so kiralah selesaikan terus. 64 darab dengan 5, 320 bahagi dengan 10, maka kita dapat sama dengan 32. So sini kita akan dapat sama dengan 32. Okay, so itulah kita punya jawapan bahawa 3 kita adalah, nombor 3 ni jawapannya adalah sama dengan 32. Selesai. Okey, boleh? Okey. Mungkin ada rakan kita yang dia masuk tapi dia asyik terkeluar dan sebagainya. Saya rasa mungkin ada masalah dengan internet. Sebab saya punya tadi pun terkeluar kan. Saya punya internet tak berapa nak stabil. Okey. Jadi mungkin kalau kamu dengar saya punya audio, ada kadang-kadang delay dia punya suara dan sebagainya. Okay, tapi tak ada masalah. Saya ada rakam juga. Nanti kalau mana yang terlepas tu, kita boleh rujuk balik rakaman yang cikgu dah buat. Okey. Selesai Masa kita ada berapa minit lagi ni? Supaya kita tak ni rasa boleh teruskan. Kita teruskan, kita tengok kepada soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4, diberi bahawa f(x) adalah sama dengan 3x in bracket. Okey, so nombor 4 dia kata f(x) adalah sama dengan 3x in bracket 2x tambah 1 kuasa 2. Dan dalam kurungan ini adalah sama dengan AF apa ni? Okey, saya tak nampak. Nak kena besarkan sikit. Okey, AFX. Okey, sama dengan AFX. Cari nilai A. So A kat depan itu adalah apa? Adalah constant. Di mana dia ibarat macam nombor lah. 1 ke 2 ke ataupun 3x ke. Apa-apa nilai yang kita darabkan dengan FX. FX kita yang mana? Inilah kita punya FX. Dan dia kata F ni. Ada depan ni. Okey, so kita faham bahawa kalau ada yang di dalam ini merujuk kepada merujuk kepada dia punya pembezaan untuk FX tadi. Okey, pembezaan kepada FX tadi. So apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita kena kamirkan ini. Kita kamirkan.
So kita kamirkan in bracket 12x kuasa 2 tambah 8x tambah 1 tutup kurungan dx. Okey. Jadi, so kamu dah tahu kan, apabila kamiran, okey, apabila kita bezakan, apabila kita kamirkan terhadap dx, kita boleh pecahkan dia. Apabila kita tengok kat sini, kita tengok kat sini ada tambah, maknanya apa? Maknanya kita boleh pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Caranya macam mana? Kita nak buat terus sekaligus boleh ataupun kamu nak pecah macam ni, contoh boleh juga. Okey, contoh kamu nak pecahkan. Okey, tambah dengan kamirkan 8x. Okey, kemudian tambah dengan kamirkan 1. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Memang dari segi hukum pengamiran memang boleh. Okey, ataupun kamu tak nak buat macam ni. Okey, kamu rasa lambat, nanti baling bertambah kamu punya kerja. Kamu nak selesaikan terus pun boleh, tidak menjadi masalah. So kita teruskan. Contohnya kita buat terus, kamirkan 12x kuasa 2. So macam biasa 12 kekal di depan. Okey, kemudian darabkan dengan x 2 tambah 1. Okey, per dengan 2 tambah 1. Tambah dengan 8. X kuasa kita tahu bahawa kat sini ada 1. Jadi tambah 1. Per dengan 1 tambah 1. Tambah dengan 1. Okey, 1 maknanya apa? Maknanya 1 ini di belakang dia sebenarnya ada nilai X